Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, sekarang kita akan sambung lagi masih di bawah tajuk penjemahan. Cuma sekarang kita akan pergi kepada penjemahan yang seterusnya, iaitu putaran ya. Okey. Dalam modul kamu, ya, modul Effective Equational Mathematics SVM ya, tahun 2, kamu buka muka surat 20 ya. Di situ ada di bawah tajuk nota pintar putaran. Okey. So dalam putaran ni ada beberapa orang kata syarat lah ya, utama yang perlu kita tahu apabila kita nak menjelmakan ya, sesuatu image ya. Menjelmakan suatu objek ya menjadi satu image ya. Kalau melibatkan transformasi ataupun penyamaan melibatkan putaran, dia ada beberapa syarat. Okey, syarat yang pertama, kita mesti ada yang pertama iaitu pusat putaran ya. Okey, sebenarnya kalau putaran ni cikgu lebih suka kita bayangkan kita tengok jam ya, jam analog yang ada jarum, okey, jarum panjang, jarum pendek. Yang tu cuba bayangkan yang itulah. Okey, so pusat putaran adalah kalau kita tengok pada jam, dia ada pusat. Katalah ini jam, ni pusat. Pusat putaran ni dia tetap. Ya. Titik tetap di mana putaran itu akan berlaku lah. Ya. So ni adalah titik tetap. Kita panggil sebagai pusat putaran. Yang kedua, syarat yang kedua, apabila kita nak jemakan image daripada menggunakan penyemaan putaran, mesti ada sudut putaran. Ya, sudut putaran. Sudut putaran ni sama ada 90 darjah ya. Kadang-kadang tu ada 270 darjah ataupun 180 darjah. Okey, dia akan beri nilai-nilai sudut lah. Ya. Untuk nak maklumkan yang putarannya menggunakan berapa sudut. Dan yang terakhir sekali, kita ada arah putaran. Okey. So, apabila kita dah ketahui sudut, dia akan bagi tahu objek itu berputar ke arah mana. Ya, sama ada mengikut arah jam, ya. Dia ada dua, ikut arah jam ataupun lawan jam. Okey. So, kita ulang kaji semula sikit. Apa itu putaran? Putaran mesti ada pusat putaran. Ya. Yang ini titik tetap. Kemudian kita ada sudut putaran. Ya. Berapa orang kata besarnya, luasnya sesuatu objek itu berputar. Okey. Kemudian yang ketiga, kita mesti tahulah arah putaran itu sama ada dia ikut arah jam ya ataupun lawan jam. Sebab tu cikgu lebih suka membayangkan putaran ini seperti mana kita tengok jam lah. Okey. Sekarang kita pergi kepada contoh 3 ya. Contoh 3, dia kata kat situ rajah ABCDE ya, A, B, C, D dan E dilukis pada satu grid segi 4 sama. Okey, ni grid ya, segi 4 sama. Tentukan image bagi rajah ABCDE apabila diputarkan 90 darjah mengikut lawan arah jam pada titik J. Okey. Di sini maklumatnya dah cukup lengkap lah. Ya. Yang pertama, dia ada pusat iaitu J. Ya, J. Ini pusat. Kemudian kita ada sudut 90 darjah. Dan yang terakhir sekali kita ada arah iaitu lawan arah jam.
lawan arah jam. Jadi soalan ini telah memenuhi ketiga-tiga syarat yang perlu ada apabila kita nak jelmakan sesuatu image daripada objek, ya, menggunakan penyemaan ataupun kaedah putaran. Okey. Yang pertama sekali kita dah kena pasti dia punya pusat iaitu J. Okey. Kemudian yang kedua kita dah tahu dia punya sudut 90 darjah. Okey. Kemudian yang ketiga kita dah tahu dia akan pusing ke arah lawan arah jam. Okey. Kalau lawan jam dia akan pergi ke sana. Kalau kita pusing ke kalau kita ikut arah jam dia akan pergi ke sana, ke kiri. Tapi kalau kita lawan arah jam dia akan pergi ke kanan. Okey. Baiklah, langkah seterusnya, ya. Kalau ikut pada modul muka surat 21, dia kata lukiskan garisan pada titik J ke titik A. Nah, yang inilah kita anggap sebagai jarum jam kita. Ya. Sebab tu cikgu suruh bayangkan kita macam sebuah jam lah, ya. So, kita gariskan pusat pergi ke titik A. Okey. Kemudian selepas kita dah garis, kemudian kita tentukanlah. Kalau 90 darjah bermaksud, ya, 90 darjah belah sini ataupun belah sinilah. Okey. Memandangkan soalannya adalah lawan arah jam, so kita akan gariskan sebelah sini, ya. Maksudnya selepas kamu gariskan ke bawah, kemudian kamu garis ke atas sini, ya. Maksudnya arah dia akan berpusing ke sana, ya. Dipanggil sebagai lawan arah jam, ya, seperti mana dalam modul lah. Okey. Okey, mengikut kaedah yang dalam modul berikan, dia ada nyatakan tentang menggunakan kertas surih, ya. Ini adalah salah satu kaedah yang boleh kamu gunakan. Kertas surih ni sebenarnya kamu untuk tekap, ya, gambar rajah tu, kamu boleh tengok pada langkah ketiga, ya, dia tekap gambar rajah. Okey. So okey, ini merupakan contoh, ya, gambar rajah yang cikgu telah tekap yang menggunakan kertas surih. Okey. Kamu boleh tekap kat sini, ya. Okey, macam ni. Okey. Kemudian kita akan putarkan ikut lawan arah jam. So kita akan putarkan lebih kurang macam ni. Jadi bila kamu dah dapat bentuk yang kat sini, kamu boleh lukis mulalah gambar rajah kat sini, ya. Mengikut yang telah kita tekap tadi. So jawapannya akan lebih kurang jadi macam ni lah, ya. Ni. Yang ni menggunakan kertas surih. Kita pergi ke lawan arah jam, kemudian kita akan dapat jawapan macam ni. Okey. Okey, cikgu harap semua pelajar akan mencuba, ya, untuk dan fahamlah, ya, macam mana untuk kita nak wujudkan image daripada suatu objek menggunakan kaedah putaran, ya, dalam tajuk penerimaan ni lah. Dan seperti biasa, sebagai pengukuhan, kamu bolehlah melakukan latihan di muka surat 22 iaitu jom mahir 3. Di situ ada lebih kurang ada 4 soalan yang kamu boleh cuba buat, ya. Kemudian pada muka surat 23 di situ juga ada tentang menyelesaikan masalah melibatkan translasi, pantulan dan putaran. Lebih kurang je soalannya, ya. Cuba faham dan cuba buatlah, ya, setiap latihan yang ada di situ. Kemudian kita akan sambung nanti dengan tajuk pembesaran. So buat masa sekarang ini, cuba buat dulu segala contoh-contoh dan juga soalan-soalan jom mahir. Okey, itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.